Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Percaya tak? Kita tidak pernah mati kerana lapar. Dan banyak yang kita dengar di dunia ini ramai yang mati disebabkan oleh kenyang, disebabkan oleh makan banyak. Saya cuba bercakap tajuk ini dalam konteks Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bulan Ramadan ini menukar kebiasaan kita. Biasa kita makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Makan pagi, makan tengah hari dan makan petang ataupun makan malam. Tapi datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, menjadikan kita ikut satu formula baru. Dalam masa sebulan ini makan hanya 2 kali. Waktu iftar dan waktu sahur. Kita selalu dengar orang tak lalu makan nak sahur. Tak ada selera nak makan pada waktu sahur. Dan ada yang berpuasa tanpa sahur. Tak mati pun. Besoknya, dia boleh meneruskan puasa sampai dia berbuka. Dan kita tak pernah dengar ada orang berpuasa sampai tidak berbuka. Artinya, bulan Ramadan ini mengajar kita menuruti satu formula baru yang lebih sihat, iaitu tidak menjadikan agenda makan itu sebagai untuk kita berebut menjadikannya sebagai tujuan. Kita makan ini untuk meneruskan kehidupan, bukan hidup untuk makan. Maksudnya di sini adalah untuk mengajar kita mengubah kelaziman yang biasa kita lakukan dalam kehidupan harian kita ini untuk kita merebut peluang. Bukan sahaja kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi untuk kita menjayakan aktiviti tarbiyah yang lain. Sebagai contoh, bersedekah, berinfak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan, baginda pemurah, tetapi di bulan Ramadan ini baginda menjadi lebih pemurah. Wa kana ajwadun nas, lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Sebab pertama, baginda berjumpa dengan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan, tadarus, melangkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan pada masa yang sama merebut peluang yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan bersedekah di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita nak menjayakan agenda boleh bersedekah ini kalau kita meneruskan rutin kita makan 3 kali sehari? Jadi sebagai formula ringkas, maka Tuhan jadikan kita peruntukan makan tengah hari itu untuk kita reserve bagi perkara yang lain. Kita makan pagi, kita bersahur, kita berbuka, kita makan malam. Dan untuk makan tengah hari itu, katakanlah kita biasa berbelanja makan tengah hari ini RM10, maka RM10 pada hari berkenaan itu kita boleh masukkan dalam tabung infak. Sama ada masjid, aktiviti-aktiviti kebajikan, anak-anak yatim, asnaf dan sebagainya. Jadi nampak kita di sini bagaimana kita berinteraksi bulan Ramadan. Kalau kita hidup seperti biasa, seperti bulan-bulan yang lain, tidak mengambil manfaat daripada program tarbawi, program tarbiyah yang disusun sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka masuknya kita di bulan Ramadan itu sebagai satu masukan biasa seperti ala bisa tegal biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang saya sebutkan ini adalah untuk kita imbau kembali
Sudah berapa lama kita berpuasa? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Dan mungkin lebih daripada itu. Kita telah berpuasa lama. Tetapi kalau tanpa penghayatan dan tidak merebut peluang ini, maka ia adalah merupakan satu kerugian. Di samping apa yang saya sebutkan itu tadi, bulan Ramadan ini Tuhan peruntukkan dan baginda sallallahu alaihi wasallam amalkan, menjadikannya bulan ibadat. Pada malamnya itu kita bertarawih, kita bersolat malam, kita membaca Al-Quran. Ini semua adalah perkara yang merubah rutin yang menjadi kebiasaan kita. Selalu kita solat isyak, sudah solat isyak tidur. Tapi untuk bulan Ramadan ini kita bekerja ke masjid, bekerja ke surau untuk mengerjakan solat tarawih. Dan tanpa kita bincanglah nak buat 8 ke ataupun nak buat 20 ke, itu terpulang. Tapi jangan kita ponteng. Yang ponteng ni yang menjadi masalah, yang Allah bisa tegal biasa yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian, kita diprogramkan untuk sembahyang ataupun disebut sebagai orang-orang Arab biasa sebut solatul qiyam. Pada solat malamnya itu, sama ada tarawih, kalau kita dekat kita ini dikenali sebagai tarawih ataupun solatul qiyam, tapi ada perkara penting yang ingin disampaikan di sini. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita dalam hadis yang sahih. Saya takhrij beberapa siri hadis, antaranya menyebut aqrabu ma yakunul abdu ila Allah wa huwa sajid. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain disebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun wa aktsarud du'a. Dua matan hadis ini menjelaskan kepada kita supaya kita faham waktu, saat yang paling rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada masa kita sujud. Kita bersyukur, kita sihat, kita masih boleh sujud. Kita bersyukur. Berapa ramai orang di luar sana telah tidak boleh sujud. Sakit lutut, berat badan melebihi daripada kebiasaan kerana banyak makan bulan Ramadan. Misal tak boleh nak sujud. Bila tak boleh nak sujud, rahmat, nikmat, kelazatan yang paling utama dalam solat tak diperoleh. Tak rasa nikmat itu. Saya pernah mengalami peristiwa cuti 6 bulan kerana putus tendens. Tak boleh nak sujud. Solat dalam keadaan atas kerusi tapi tak boleh nak sujud. Tak rasa nikmat solat itu. Dan ia adalah merupakan satu kerugian sebenarnya, walaupun sah salat kita itu. Jadi rebutlah peluang sewaktu kita boleh sujud. Kita dengar kawan-kawan cakap, semalam semayang berapa Prof? 8. Semalam semayang berapa Prof? 20. Saya tak kisah 8 ataupun 20, tapi mesti rebut peluang waktu kita boleh sujud. Dan kita perlu berinteraksi. Kita perlu berinteraksi dengan Tuhan, berhubung dengan Tuhan, Allah yang menjadikan kita sehat ini. Maka saat yang paling bagus interaksinya adalah waktu kita sujud. Jadi manfaatkan waktu kita sehat ini. Kalau boleh kita tambah daripada 8 itu jadikan 20 kerana kita masih muda. Kerana kita masih boleh sujud. Kalau kita dah tak boleh sujud, okeylah kita kata 8. Tapi sewaktu kita boleh ini, nak ke mana kita pada waktu malamnya, nak ke mana? Tak ada apa-apa aktiviti, nak tidur awal. Nak tidur awal, boleh bangun awal sebelum sahur untuk kita tambah rakaat dalam solat kita. Tapi sujud itu yang penting. Aqrabu ma yakunu lil abdi min rabbih wa huwa sajid. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut juga fa'aksirud du'a. Maka mintalah sebanyak-banyaknya. Mohonlah sebanyak-banyaknya. Maksudnya kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini adalah merupakan satu permintaan. Ada perkara yang Tuhan bagi. Kita tak minta pun Tuhan bagi. Oksigen, udara Tuhan bagi kat kita, air, hujan Tuhan bagi kat kita. Tapi ada benda yang kita kena mohon. Ada benda yang kita kena minta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Tuhan yang suka mendengar hamba-hambanya meminta. Saat yang paling dekat dengan Allah, wa huwa sajidun,
itulah saat yang paling bagus untuk kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan biasa kita pun, kalau kita tak minta, ada orang bagi. Tak minta naik pangkat, mana ada orang bagi. Mesti si borang, mesti memenuhi kehendak apa yang dikehendaki dalam borang itu, baru orang lihat permohonan kita. Baru orang tengok apa yang kita minta. Baru orang pertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau tak payah minta, kalau orang nak bagi-bagi, tak. Ada perkara yang memang kita minta, yang khusus itu. Kita minta kita sihat, kita minta dipanjangkan umur dalam kesihatan, kita minta dikurniakan zuriat yang masih belum ada pasangan, kita minta supaya dikurniakan pasangan yang soleh, yang solihat, anak-anak zuriat yang soleh dan solihat, kita minta diberikan kekayaan supaya kita menjadi dermawan dan sebagainya. Permintaan-permintaan seumpama ini Tuhan tak bagi kecuali kita memang minta. Angkat tangan, minta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kepada kita satu saat yang memang kita very close to Him, iaitulah kita memohon sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut fa'aksiru du'a. Rugilah kita kalau datang Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita memanfaatkan, kerana kita belum tahu kita jumpa lagi atau tidak dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Sebagai penutup perbincangan saya pada sesi ini, saya nak review sedikit tentang bagaimana berkaitan rapatnya puasa ini dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala galakkan supaya kita memohon doa. Kalau kita perhati dalam Al-Quran, masa tak mengizinkan, kalau kita perhati dalam Quran, pada ayat yang berkaitan dengan puasa, ayat 183, Kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat yang masih berkaitan dengan puasa, ayat 184, Tuhan menyebut ayyaman ma'dudat, masih berkait puasa. Ayat 185 Tuhan menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, masih berkait dengan puasa. Dan pada ayat 186 agak general, tapi sebenarnya naratifnya adalah masih dalam naratif puasa. Tuhan menyebut dalam 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam ayat 186 ini Tuhan menyebut, wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kamu tentang aku, bagi tahu kepada mereka, fa inni qarib, aku memang terlalu rapat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut seruan doa kepada sesiapa yang memintanya. Artinya di sini, siapa yang minta, dia dapat. Siapa yang tak minta, dia tak akan dapat. Maka kita mesti mengambil kesempatan bulan Ramadan, naratif ayat itu adalah berkenaan dengan Ramadan, bulan berpuasa, kemudian ayat itu menyebut supaya kita perbanyakkan doa. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, celoteh ringkas saya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberi pengajaran untuk diri saya dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.